semuanya Selasa. Baik, kita mulakan kuliah pagi kita pada malam ini dengan kita sama-sama baca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabihi wa syahidahum Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imam al-muttaqin wa qadatu al-jahilin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan ilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyidullahu bihi khairan faqihin." Maksudnya barang siapa yang dikehendaki Allah Taala akan kebajikan dan memberikan pahaman dalam agama. Yang mati silakan fadil terima kita. Tentunya silakan Tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, datang kawasan masjid, Tuan Haji, Tuan Hadah, siap sidang jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kita banyak berpuji, syukur Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita tak bersama pada malam ini. Jadi malam ini kuliah terakhir sebelum kita menyambut Ramadan, insyaallah tak berapa lama lagi lah. Yang pada 12 bulan kan. Insyaallah sama-sama kita doa. Jadi malam ini kita sambung berkenaan dengan perkara itu, bai'atul ridwan. Perjanjian bai'atul ridwan. Kita berada di surat 390, tak silap saya, surat ya. 391 ayatnya baris. Mendengar hal itu kan, kisah Abu Jandal. Baik, mendengar suara ni, mic ni ke boleh adjust ni. Siapa tekan adjust mic ni? Baik. Yang dengar. Siapa tekan adjust? Tak ada orang nak adjust. Baik. Dah berombak pula kita punya suara tu. Baik. Jadi mendengar hal itu, Abu Jandal beserta jemaahnya pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin lainnya, namun tidak ke Mekah. Mereka mengambil tempat di celah-celah bukit dan menghalang para khalifah Quraisy yang lalu di situ sebagai satu pembalasan atas tingkah laku mereka yang tidak kotori kemanusiaan.
Tak ada siapa boleh ejah di mic ni. Tak ada. Baik, kisah Abu Jandal ni dia ada kisah dia sikit lah. Kalau kita lihat dalam kitab Rahimul Makum, kisah Abu Jandal. Ketika termeterinya perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, siapa wakil orang-orang Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah? Jadi wakilnya, tuan. Ketika hampir berlakunya peperangan antara Islam dengan tentera kafir. Kenapa? Kerana mereka mendapat tahu Sayyidina Osman telah pun ditawan. Sebenarnya Sayyidina Osman tak ditawan pun. Tapi sebabkan oleh lama Sayyidina Osman tu tak balik kepada tentera Islam, kerana dia masuk ke Mekah, jadi dapat secara rasmi menyatakan bahawa Sayyidina Osman ni telah pun dibunuh. Jadi tentera Islam pun buat bai'ah lah. Buat bai'ah tapi perjanjian untuk berperang dengan tentera kafir. Jadi bila berlaku perkara macam tadi, soalan macam nak perang ni, jadi tentera kafir pun dia dah cemas lah. Sebab sebenarnya tentera kafir pun kekuatan mereka pun dah tak kuat. Tak kuat dah kekuatan mereka. Kalau berlaku peperangan pun kemungkinan peperangan terakhir sebelum daripada pembukaan kota Mekah. Kalau seandainya berlaku peperangan lah. Tapi takdirkan tidak berlaku peperangan. Yang berlaku ialah perjanjian dan perjanjian Hudaybiyah. So siapakah wakil tentera kafir? Wakilnya ialah Suhail bin Amr. Disebut dalam kitab Rahimul Maktum. Mereka berpesan kepada Suhail supaya isi kandungan perjanjian itu naklah meletakkan syarat bahawa Nabi mesti pulang dahulu ke Madinah, agar orang-orang Arab tidak bercakap sesama mereka bahawa baginda berjaya masuk ke Mekah dengan menggunakan kekerasan. Ini pesan daripada pihak Quraisy lah. Kepada pihak Quraisy pun tak ramai lagi dah. Abu Jahal Lahab pun dah tak ada dah. Ya ada Abu Sufyan je yang dia punya hardcore tu, Abu Sufyan. Jadi dia pesan pada Suhail, kalau Suhail buat perjanjian betul-betul dengan Muhammad, dan beritahu pada Nabi tak supaya Muhammad kembali ke Madinah, jangan masuk ke Mekah pada masa itu. Kemudian datanglah Suhail bin Amr, lalu dia pun datanglah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua pihak bersetujulah terhadap beberapa syarat perdamaian. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam naklah pulang ke Madinah pada tahun itu dan tak boleh masuk ke Mekah. Pada tahun hadapan, Islam boleh masuk Mekah dan menetap di situ selama 3 hari. Mereka hanya boleh membawa senjata orang perjalanan sahaja, iaitu pedang yang disarungkan. Pedang boleh bawa tapi disarungkanlah. Tak boleh dihunuskan pedang. Tak boleh dikeluarkan pedang pada sarung. Sementara pihak Quraisy tak boleh menghalang mereka dengan apa cara pun. Mereka tak boleh halanglah dia sisa masuk ke Mekah. Kemudian gencatan senjata berlaku selama 10 tahun. Mana masa 10 tahun tak boleh perang. Dalam tempoh itu manusia berada dalam keadaan aman, dan naklah sebahagian mereka menghalang sebahagian yang lain daripada menimbulkan kekacauan. So kalau ada kata dasar sedesus nak perang ke, nak buat kacau, maknanya kena segeralah dipadamkanlah, diredakanlah permusuhan tadi, jangan berlaku perang. Kemudian yang ketiga, sesiapa yang suka masuk dalam perlindungan dan jaminan Muhammad, maka dia boleh berbuat demikian. Sesiapa yang mau masuk dalam perlindungan orang Quraisy,
dan jaminan mereka pun boleh berbuat demikian. Mana-mana kabilah yang bergabung dengan salah satu pihak tadi dianggap sebahagian dari pihak tersebut. Oleh itu, sebarang persengketaan yang ditimbulkan oleh mana-mana kabilah ini dianggap persengketaan kepada pihak tersebut. Sebenarnya kalau ada apa-apalah kan cuba menimbulkan kekacauan sama ada di pihak Islam ataupun daripada telah kami. Jadi kedua pihak mestilah bertanggungjawab. Naklah diredakan persengketaan tadi, jangan terjadi perang yang besar. Kemudian yang keempat, orang Quraisy yang datang kepada Muhammad tanpa kebenaran walinya, iaitu melarikan diri daripada Muhammad, hendaklah dikembalikan kepada mereka. Orang-orang Quraisy yang datang kepada Muhammad, mana datang ke Madinah lah, tanpa kebenaran wali mereka, iaitu melarikan diri kepada Muhammad ataupun ke Madinah, hendaklah dikembalikan ke Mekah semula. Orang yang bersama Muhammad jika datang kepada Quraisy, iaitu melarikan diri daripada Muhammad, tidak akan dikembalikan. Mana sesiapa saja daripada Madinah lari ke Mekah, jadi yang lari ke Mekah tu tak perlu pulangkan semula ke Madinah. Jadi kedua pihak setujulah, termasuklah Rasulullah SAW lah. Kemudian kemudian baginda memanggil Sayyidina Ali untuk menulis perjanjian tersebut. Maka Ali pun datanglah untuk menulis perjanjian tersebut. Jadi Ali ini sebagai juru tulislah. Mana dia orang kafir tak ada wakil, yang wakil ialah Ali daripada pihak Islam yang tulis. Dan dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bila ditulis perkataan Bismillahirrahmanirrahim ditegur oleh wakil daripada Quraisy yang bernama Suhail tadi, Suhail bin Amru, ditegur, demi Allah kami tak faham apa yang dimaksudkan dengan Ar-Rahman. Tuliskan sahaja dengan Bismikallahumma. Bismikallahumma, itu permintaan pada Suhail lah. Suhail siapa? Okey, daripada kafir di Quraisy. Jadi Ali dia nak tulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Suhail tegurlah, jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim sebab aku tak faham makna Ar-Rahman. Jadi tuliskan saja Bismikallahumma. Lalu Nabi pun menyuruhlah Ali menulis dengan Bismikallahumma. Kemudian Ali menulis lagi, inilah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah SAW. Inilah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah SAW. Ada perkataan Rasulullah. Maka Suhail menegur lagi. Suhail kata apa? Kalau kami yakin bahawa kamu adalah Rasulullah, tentulah kami tidak menghalang kamu datang ke Baitullah, dan kami tidak memerangi kamu. Tulis saja Muhammad bin Abdullah. Jadi perkataan Rasulullah itu dia tolak. Suhail tak kena. Buat perkataan Rasulullah. Tulis saja Muhammad bin Abdullah. Jadi kan. Suhail jadi tegurlah. Maka Nabi berkata, bagaimana kamu mendustai, namun aku tetap Rasulullah. Nabi kata, kamu nak dusta-dustalah, tak percaya Rasulullah pun tak ada masalah. Nabi kata, tapi aku tetap Rasulullah. Kemudian baginda menyuruh Ali menulis Muhammad bin Abdullah dan memadam perkataan Rasulullah pada perjanjian tersebut. Tetapi Sayyidina Ali enggan memadam perkataan tersebut. Lantas Nabi sendiri yang memadam dengan tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali tak nak faham kata Rasulullah. Saya pada Nabian. Tapi Nabi sendiri yang beri padam. Banglah kata Rasulullah. Nabi kata. Setelah itu dituliskan butir-butir sehingga selesai penulisan perjanjian tersebut. Setelah perjanjian selesai, Bani Khuza'ah bersetuju untuk berada di bawah jaminan
dan perlindungan Rasulullah SAW, kerana mereka adalah sekutu Bani Hashim sejak pada zaman Abdul Muttalib. Dia suruh masuklah mereka dalam perjanjian tersebut adalah bagi menegaskan lagi hubungan sekutu yang silap. Kemudian siapa Abu Jandal? Dalam kitab ini dia ada cerita sikit Abu Jandal lah. Tiba-tiba dan ketika perjanjian itu ditulis, tiba-tiba Abu Jandal bin Suhail datang, berjalan perlahan-lahan dalam keadaan terikat. Dia keluar daripada Mekah sehingga merebahkan badannya di hadapan orang Islam. Tiba-tiba Abu Jandal muncul. Abu Jandal sebenarnya anak kepada Suhail. Dia anak pada Suhail. Suhail bin Amr. Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Jadi Abu Jandal ni dia nak masuk Islam. Ada yang tekan dia nak masuk Islam tak? Jadi Abu Jandal ni dia lari daripada Mekah datang ke Hudaybiyah. Tiba-tiba Abu Jandal bin Suhail datang. Perlahan-lahan dalam keadaan dia terikat. Dia keluar daripada Mekah sehingga merebahkan badannya di hadapan orang Islam pada masa itu. Kemudian Suhail, bapa dia tadi pun berkata, apa kata Suhail, bapa dia? Inilah orang pertama yang akan kau tuntut supaya kamu kembalikan kepadaku. Dia tunjuk anak dia. Dia tunjuk anak dia, dia Suhail ni, Abu Jandal ni, dalam Islam ni. Inilah orang yang pertama yang akan tuntut supaya dikembalikan semula ke Mekah. Lalu Nabi SAW menjawab, kita belum habis lagi menulis perjanjian ini. Kita tak habis tulis lagi ni. Nak tuntut apa? Maka Suhail berkata, kalau begitu aku tidak akan membuat sebarang perjanjian denganmu Muhammad selama-lamanya. So serahkanlah dia kepadaku. Kalau ikut perjanjian itu tak betul lagi. Tapi dia dah tuntut dah anak dia. Anak dia konvert masuk Islam. Dia katakan nak masuk Islam dah. Dia minta anak tu dibawa balik. Semula ke Mekah. Dia pujuk Nabi, serahkan dia kepadaku wahai Muhammad. Suhail menjawab, Nabi kata serahkan dia kepadaku. Suhail menjawab, aku takkan serahkan kepadamu. Dan Nabi pun pujuklah Suhail, wahai Suhail, serahkanlah Abu Jandal kepada kami. Suhail kata tak boleh, aku nak bawa balik ni anak aku kan. Sebab ikut perjanjian tadi kan. Maknanya siapa yang lari tanpa keizinan wali dia, maka naklah kembalikan semula ke Mekah. Itu tu. Baik. Maka Suhail pun menjawab, aku tak akan serahkan padamu ya Muhammad. Nabi kata, serahkanlah. Nabi kata, serahkanlah padaku. Dia kata, aku tak akan serahkan. Jawabnya. Sebelum tu tuan-tuan, Suhail telah menempeleng Abu Jandal. Dia dah pukul Abu Jandal lah dan mencekak anak tengkuk bajunya serta menariknya untuk dibawa kembali kepada orang Quraisy. Abu Jandal berteriak dengan suara yang tinggi, wahai sekalian orang Islam, wahai sekalian orang Islam, apakah aku akan dikembalikan kepada orang musyrikin supaya mereka dapat memfitnah akan agamaku? Jadi dia rayu daripada Islam supaya kabur dia, supaya janganlah dia dibawa balik oleh bapanya ke Mekah. Dia lalu kepada Nabi kata Islam situ. Lantas menjawab Nabi SAW, wahai Abu Jandal, bersabarlah. Dia kata, wahai Abu Jandal, sabarlah, isbir. Sungguh Allah Ta'ala akan menjadikan untukmu dan orang-orang yang lemah jalan keluar daripada kelepasan. Kami pun memerailah perjanjian dengan mereka dan kami telah setuju dengan syarat-syarat perjanjian Hudaybiyah. Dan mereka juga telah setuju memberikan perjanjian Allah Ta'ala kepada kami.
Jadi akhirnya berlakulah perjanjian tadi. Kemudian Umar bin Khattab melompat ke arah Abu Jandal. Kemudian berjalan beriringan dengan Abu Jandal. Apa Umar pesan pada Abu Jandal? Wahai Abu Jandal, bersabarlah. Sabarlah. Mereka itu orang musyrikin, darah mereka tak ubah seperti darah anjing. Kemudian didekatkan pedangnya kepada Abu Jandal. Umar menceritakan, aku berharap dengan cara itu Abu Jandal akan mengambil pedang aku. Lalu dengan pedang tadi maka tujuannya supaya pukullah Su'aim, ayah dia tadi. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan, Abu Jandal tidak melarikan diri dan hanya mengikut saja bapa dia. Sehingga terlaksana perjanjian tersebut. Kan? Gitu. Dia akhirnya berjandal pun baliklah. Ikutlah bapa dia. Tuan. Ini satu kisah lah berkenaan Abu Jandal. Ada satu kisah lagi berkenaan dengan, tapi benda tak cerita dalam kitab ni, semua kitab lain lah. Kitab Bayi Waktu ada ceritakan. Setelah Nabi SAW kembali ke Madinah dan berada di sana, seorang lelaki Muslim yang diseksa di Mekah berjaya memboloskan diri. Namanya itulah Abu Bashir. Ada seorang lelaki itu kan, lagi namanya Bashir. Dia Islam. Dia berjaya melarikan diri daripada tentera musyrikin Mekah. Dia ni berasal daripada Bani Saqif yang menjadi sekutu kepada Quraisy. Orang-orang Quraisy menghantar orang utusan untuk mencari Abu Bashir. Kedua utusan itu bertemu dengan Nabi SAW dan menuntut melaksanakan perjanjian mereka. Jadi dituntut Abu Bashir ini dibawa balik. Dia sama juga macam perjanjian tadi lah. Dia minta perjanjian dibawa balik. Kan? Kalau ikut perjanjian tadi. Jadi Abu Bashir pun itu juga. Abu Bashir ini dia melarikan diri pada Mekah menuju ke Madinah. Berada di bawah tentera Islam. Kemudian ada dua orang utusan diutuskan daripada Mekah datang ke Madinah. Pergi tangkap Abu Bashir ni, buat balik. Gitu. Lantas Nabi SAW menyerahkan Abu Bashir kepada dua lelaki tersebut. Kemudian mereka berdua keluar membawa Abu Bashir sehinggalah sampai kepada tempat yang bernama Zul Hulaifah. Di situ mereka singgah untuk makan buah kurma yang mereka bawa. Jadi ada 3 orang kan, 1-2 daripada Quraisy, 1 Abu Bashir lah. Jadi tangkap Abu Bashir ni kan. Kalau zaman sekarang garilah kan. Garilah buat balik. Kan? Jadi kemungkinan masa ikat dah je tu. Tapi dia tekan tak diikat. Tapi dia bawa balik. Jadi mereka singgah di satu tempat bernama Zul Hulaifah. Di situ mereka makan buah kurma yang mereka bawa. Abu Bashir mengambil kesempatan itu dengan bertanya kepada salah seorang daripada 2 orang tadi yang tangkap tadi lah. Dia kata apa? Demi Allah, aku melihat pedangmu sangat cantik, wahai si Fulan. Dia kata, dia nampak pedang orang cantik. Lalu seorang menghunuskan pedangnya lantas berkata, memanglah. Demi Allah, pedang aku ni memang cantik. Aku dah berapa kali menggunakannya. Dia kata, aku dah banyak kali menggunakan pedang ni. Lantas Abu Bashir berkata, bolehkah aku melihatnya? Boleh tak aku nak tengok pedang kau yang lawa tu? Mungkin pedang ada kilat tu. Macam tu. Lalu lelaki tadi menyerahkan pedangnya kepada Abu Bashir. Dengan pantas, apa yang berlaku tuan-tuan? Abu Bashir melipaskan pedang itu kepada lelaki tersebut. Dapat pedang lagi. Kan? Dia ambil pedang yang tentera kafir itu bagi, dia ambil pedang orang tu, itu dilipas ke orang kulit. Matilah orang tu, tuan-tuan. Jadi melihat pada kejadian tadi, seorang lelaki tadi yang kafir Quraisy melarikan diri ke Madinah. Daripada jauh Nabi SAW melihat dia. Sambil berkata, kelihatan orang itu dalam ketakutan. Nabi nampak macam takut tu, pulang kampung lagi tu.
Kemudian setelah itu lelaki tadi sampailah pada Nabi. Lalu dia berkata, dia telah membunuh temanku, maksudnya Abu Bashir tadi. Abu Bashir telah bunuh temanku dan aku juga nyaris terbunuh. Kemudian Abu Bashir pun sampai dan berkata, wahai Nabi Allah, demi Allah, Allah telah melaksanakan perjanjianmu. Itu dia cakap. Abu Bashir cakap pada Nabi SAW. Engkau telah pun mengembalikan aku kepada mereka, kemudian Allah Ta'ala menyelamatkan aku daripada mereka. Apa jawapan Nabi SAW? Celaka engkau, celaka ibumu, wahai Abu Bashir. Ini semua boleh menyalakan aku peperangan. Jikalau ada seorang lagi bersamanya. Jadi Nabi pun takutlah. Sebab dah berjanji, dah berlaku perjanjian. Jadi janganlah buat kacau. Tapi Abu Bashir ni mungkin dia kata tak sabar kan. Dia tak sabar, dia pergi bunuh lelaki tu, dia ambil pedang orang tu, bunuh. Jadi perbuatan tadi tegur oleh Rasulullah SAW. Nabi kata, ini boleh menyalakan api peperangan antara kita. Apabila mendengar kata-kata baginda, tahulah dia bahawa Nabi akan menyerahkannya semula kepada kafir Quraisy. Lalu dia pun lari keluar sehingga sampai ke tepi pantai dan tinggal di sana. Dia pun cabut lagi. Abu Bashir cabut lagi, kan? Dan akhirnya dia bergabung dengan Abu Jandal. Yang Abu Jandal tadi yang saya cerita tadi dia buat balik kan. Sebenarnya Abu Jandal berjaya melarikan diri daripada Suhaib, daripada ayah dia tadi yang buat balik ke Mekah. Akhirnya setiap kali ada orang Quraisy, jadi mereka akhirnya bergabunglah. Jadi Abu Bashir, Abu Jandal ni dia bergabung. Masing-masing adalah pengikut-pengikut dia lagi. Ada beberapa orang yang tak puas hati kan dengan perjanjian biar ni, jadi dia bergabunglah dengan Abu Jandal. Bergabung dengan Abu Bashir. Akhirnya setiap kali ada orang Quraisy yang masuk Islam, yang terlepas keluar, maka mereka akan menuju ke tempat Abu Bashir dan bergabung dengannya sehingga mereka berjaya membentuk sebuah satu pasukan. Kebuahan dapat satu pasukan, satu tim pula kan. Jadi setiap kali mereka mendengar ada rombongan dagang Quraisy yang menuju ke Syam, maka mereka akan menghalangnya, membunuh dan merampas harta benda mereka. Lantaran itu orang-orang Quraisy menghantar surat kepada Nabi SAW meminta dengan penuh harapan bahawa barang siapa yang datang kepada Muhammad maka ia selamat. Dia suruh Nabi SAW mengutuskan utusan kepada kumpulan Abu Bashir. Akhirnya mereka berjaya datang ke Madinah. Jadi akhirnya mereka minta Abu Bashir, Abu Jandal baliklah ke Madinah. Mana kafir Quraisy di atas surat pada Nabi lah, meminta dengan pengharapan bahawa siapa yang datang pada Muhammad maka dia selamat. Itu yang terlepas tu. Kalau tidak mereka memang kena balik lah. Kalau ikut perjanjian kena balik ke Mekah semula, tuan-tuan. Masya Allah. Okay? Jadi kita tengok balik cerita tadi, cerita berkenaan dengan Abu Jandal tadi. Jadi mendengar hal itu, Abu Jandal beserta penjamaahnya pergi meninggalkan Nabi dan kaum muslimin lainnya. Namun mereka tidak ke Mekah. Mereka mengambil tempat di celah-celah bukit dan mengharang para khalifah Quraisy yang lalu di situ sebagai satu pembalasan atas tingkah laku mereka yang tidak berperi kemanusiaan. Jadi Jandal ni pun marah juga dengan kafir Quraisy ni. Dia tak puas hati. Sebab mereka kalau ditangkap, dibawa balik ke Mekah, mereka akan diseksa, dipukul dan sebagainya. Jadi mereka sebenarnya tak nak balik, tapi ikut perjanjian tu kena balik. Kan tu. Jadi melihat adanya gangguan yang seperti itu, para pemimpin Quraisy pun merasa bahawa perjanjian nombor 2 dan 3 yang sudah ditandatangani sangat merugikan pihaknya. Maka mereka pun segera mengirim pesan kepada Nabi SAW untuk membatalkan dua syarat tersebut
dan memohon agar Nabi SAW segera memanggil Abu Jandal beserta jemaahnya untuk tinggal di Madinah bersama dengan Nabi. Dan kaum muslimin lainnya agar mereka tidak lagi mengganggu orang kafir Quraisy daripada celah-celah bukit sebagai tindakan balas. Satu tindakan balas, so jangan buatlah. Jadi Nabi dah kita lantik sebagai tua, kena ikut arahan ketua dah. Ini masalah tak nak ikut arahan ketua. Tak nak ikut arahan ketua. Nabi buat keputusan itu berdasarkan kepada perintah Allah Ta'ala. Bukan Nabi sesaja buat keputusan. Kan? Tapi dan mereka tak nak ikut, macam mana? Jadi akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan. Jadi orang kafir Quraisy minta dibatalkan syarat. Syarat nombor 2 dan nombor 3. Nombor 2 tadi, nombor 3 apa? Ke surat 390. Nombor 2 kan, tiap orang muslim yang lari ke Madinah, yang lari pada Madinah ke Mekah, takkan dikembalikan oleh kafir Quraisy. Nombor 3, tiap-tiap orang Quraisy lari daripada Mekah ke Madinah dalam keadaan beriman, harus dikembalikan kepada kaum muslimin. Jadi syarat nombor 2, 3 ni mereka kalau boleh nak batalkan lah. Sebab berlakunya kata tadi pelanggaran syarat oleh Abu Jandal gitu. Baik. Ketika berlangsungnya perjanjian antara kaum muslimin dan kafir Quraisy yang terkenal kemudiannya dengan perjanjian Bai'atul Ridwan ataupun perjanjian Hudaybiyah, yang mentindak sebagai tulis ialah Ali bin Abi Thalib. Ini sudah cerita tadi. Di atas selembar kertas Ali menulis, hadza ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada kata Rasulullah. Ini kata Rasulullah ini yang tak setuju ni. Artinya dia minta padam kata Rasulullah. Jadi dia minta Muhammad bin Abdullah sahaja. Hadza ma salaha alaihi Muhammad ibn Abdullah. Jadi kata Rasulullah, Rasulullah tak suka buat. Nabi setujulah gitu buat. Nabi tak kisah pun, tapi dia tetap Rasulullah. Jadi melihat kisah itu para Quraisy, itu Suhaib berkata, kalau kami menerima bahawa engkau adalah Rasulullah, dan saya tidaklah kami memusuhi dan memerangi kamu. Tetapi Ali enggan untuk menghapuskannya. Maka berkatalah Nabi SAW, cubalah perlihatkan tulisan itu kepada aku. Maka baginda pun segera menghapuskannya. Yang Nabi buat perkataan Rasulullah. Dan berkata, tuliskanlah bagi mereka sebagaimana yang mereka katakan Muhammad ibnu Abdullah. Dan sesungguhnya aku adalah Muhammad Rasulullah dan ibnu Abdullah. Dan setelah itu Nabi beserta kaum muslimin segera melakukan tahlul dengan bersyukur dan menyembelih korban serta kembali ke Madinah. Balik semula ke Madinah. Nabi tahlul kan. Jadi sebenarnya berkenaan dengan Nabi tahlul ni, asalnya orang kata Islam ni mereka tak setuju dah. Ada yang kalau mereka tu pun kata 50-50. Nak buat ke tak nak buat? Nak buat ke tak nak buat? Tahlul ni ada bercukur dan juga mengunting rambut. Jadi kalau dilihat di muka surat 506 kitab Rahimul Maktum, sebut di situ bahawa setelah Nabi SAW selesai mengadakan perjanjian, baginda berkata, bangunlah kamu semua dan sembelihlah korban. Namun tidak seorang pun di kalangan mereka yang bangun. Seorang pun tak nak bangun. Sehingga baginda mengucapkannya sebanyak 3 kali. Salasah marah. 3 kali Nabi kata, korbanlah. Bangunlah semua berkorbanlah. Sembelihlah korban. Oleh kerana tidak ada seorang pun bangun, maka baginda bangun dan masuk menjumpa isterinya Ummu Salamah. Kenapa Ummu Salamah? Mana Siti Aisyah? Tak ada. Yang ada Ummu Salamah. Sebenarnya Ummu Salamah yang dipilih dalam musafir tersebut. Nabi biasa kalau nak musafir, Nabi akan buat undian terhadap isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi pergi ke Hudaybiyah, Nabi ada buat cabutan undi. Yang naik nama Ummu Salamah. Itu yang Ummu Salamah
ikut Nabi tu pergi ke Hudaybiyah. Okey, diceritakan kepada isterinya reaksi manusia terhadap perintahnya. Nabi cerita pada isteri baginda bahawa orang Islam tak nak ikut cakap dia. Aku dah perintahkan mereka supaya berkorban, tapi orang Islam buat dek dia tak nak korban gitu. Maka Muslimah pun berkata pada Nabi, wahai Rasulullah, sukakah kamu membiarkan perkara itu terjadi? Keluarlah, dia kata. Kemudian panggillah tukang cukur dan cukurlah. Keluarlah dan jangan bercakap dengan siapa pun. Kamu pergilah sebelih untamu, sebelih unta kamu. Kemudian panggillah tukang cukur dan untuk cukur rambut kamu. Maka Nabi pun keluar dari kemah dia dengan tidak bercakap dengan sesiapa, sehingga disembelihnya unta dan dipanggilnya tukang cukur untuk mencukur rambutnya. Apabila orang lain melihat tindakan baginda, jadi mereka pun akhirnya bangun dan mereka pun ikut menyembelih. Gitu. Sebagai mereka mencukur sebahagian yang lain, sehingga hampir-hampir mereka bergaduh kerana terjadinya kekeliruan dalam masalah tadi. Mereka menyembelih seekor unta atau lembu untuk 7 orang. Jadi kalau dalam satu kumpulan tu seekor unta atau lembu untuk 7 orang. 7 orang dan makan seekor unta. Unta pernah makan lagi unta tak? Pernah makan kan? Tak pernah makan? Daging unta ni kasar. Kasar lah daging dia. Dia macam dengan kerbau lah itu. Kasar. Hari tu saya sempatlah makan daging unta. Ada pergi umrah tu kan. Siapa yang nak makan daging unta boleh. Yang tak, Mutawi kata nak makan daging unta boleh. Siapa yang tak nak, dia akan bagi ayam. Pilihan ayam lah. Ada yang nak makan, dia tak nak makan. Daging unta ni kasar sikit. Dia macam lagi kerbau lah. Mungkin lebih kasar kan daripada kerbau. Kerbau okey lagi hari tu. Kemudian Nabi menyembelih seekor unta dahulunya milik Abu Jahal. Jadi tujuannya supaya orang Quraisy akan marah bila disembelih jadilah. Jadi Nabi kan dalam kata Nabi dapat harta perang antaranya ialah unta Abu Jahal. Jadi unta itulah yang disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berdoa untuk orang yang bercukur sebanyak 3 kali. Untuk orang memotong rambut sebanyak sekali. Dan perjalanan tadi Allah Ta'ala menurunkan wahyunya yang menyentuh tentang bayaran fidyah bagi orang yang tidak dapat mencukur kepalanya akibat sakit, iaitu dengan berpuasa atau bersedekah atau menyembelih binatang dam, seperti yang terjadi kepada Ka'ab bin Ujrah. Tuan-tuan, itulah tadilah perbincangan kita sedikit kenaan dengan perjanjian Hudaybiyah. Kita habislah tu. Tajuk perjanjian Hudaybiyah semana pada Bai'at yang ke 78 ni semaknanya panjanglah kisah itu kan. Sebab apa? Dalam ni dia ada banyak sirah berkenaan dengan perjanjian peperangan Uhud, peperangan Badar dan juga perjanjian Hudaybiyah, insya-Allah. Jadi akan datang kita sambung untuk Bai'at yang ke-79. Masalah as-sabiqul awwalun dan khilaf ulama dalam hal penentuan mereka. Golongan-golongan as-sabiqun al-awwalun. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita tangguhkan kita punya kuliah. Jadi minggu depan kita dah Ramadan. InsyaAllah kita akan sambung paraya lah. Lagi panjang umur insyaAllah berapa rezeki sambung paraya. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'alaman taqabbala wa sallallahu halalan mubarakatan katsiran wa siyadatan ya 'alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ahlana qudhu 'alibin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jabal marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal lana wa
وبين قومنا بالحق وأنت الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الله أكبر الله أكبر